Kamis Foodie adalah sebuah perniagaan yang menjual makanan petang berunsurkan gorengan iaitu log chain. Perniagaan log chain dijalankan di sekitar kawasan Segamat. Kami memulakan perniagaan log chain pada minggu ketiga kuliah dan mempromosikan penjualan log chain di platform media iaitu di Facebook, Instagram dan juga melalui poster di sekitar kawasan Segamat. Jualan utama kami adalah log chain, tetapi kami juga menjual makanan lain seperti ketam cheese, sosis sotong bakar, sandwich, sosis, ayam madu dan banyak lagi. Perkhidmatan COD ataupun penghantaran terus disediakan bagi memudahkan pelanggan yang mahukan penjimatan dari segi masa. Perniagaan kami mula beroperasi pada 28 bulan 10 2020 sehingga 23 bulan 12 2020. Selama 2 bulan perniagaan kami, Foodie mula beroperasi meniaga dan menjual log chain dan pelbagai jenis sosis dari pukul 4 petang sehingga pukul 10 malam. Selain itu, kami juga beroperasi pada hari Isnin hingga hari Sabtu. Melalui program e-commerce, kami dapat mencatat segala hasil keuntungan dan modal yang dikeluarkan sepanjang operasi perniagaan. Setiap ahli kumpulan perniagaan, kami menyumbangkan modal sebanyak RM2,473 secara keseluruhan dan telah mendapat keuntungan sebanyak RM1,151. Perniagaan kami terdiri daripada beberapa sektor jawatan seperti pengurus besar, timbalan pengurus, pengurus pemasaran dan pembantunya, pengurus kewangan dan pembantunya, pengurus operasi dan pembantunya dan akhir sekali pengurus pentadbiran dan pembantunya. Nama saya Muhammad Izzuan. Saya di rakan saya ingin menerangkan tentang soal analisis. Pada bahagian slide, kami menyediakan khidmat penjualan atas talian di mana pelanggan boleh membuat pesanan melalui WhatsApp, Facebook ataupun Instagram. Kami juga menyediakan khidmat penghantaran atau COD sekitar kawasan Johor. Kami juga menggunakan bahan mentah dan berkualiti, jenama, segar dan sedap mengikut cita rasa dan malu malas yang diberikan oleh setiap pelanggan kami. So, nama saya Hasniza. Saya menerangkan pada bahagian weaknesses atau kekurangan yang kami hadapi ialah kemudahan untuk menjual produk kami, juga kekurangan tenaga kerja untuk menjalankan penghantaran pada setiap hari. Okay, pada bahagian opportunity, mengikut pemerhatian yang telah kami lakukan, kebanyakan orang menginginkan makanan untuk minum petang atau makanan malam yang ringan untuk dijamah. Dengan itu, kami membuka gerai kami pada hari Isnin sehingga Sabtu. Manakala pada hari Ahad pula kami menjalankan COD. So yang terakhir ialah threat. Ancaman yang kami hadapi ialah keadaan cuaca yang tidak menentu menjadikan ancaman untuk menjual kami untuk membuka gerai, dan juga kami kekurangan promosi di media sosial menyebabkan kami tidak mendapat sambutan yang memberasakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muzammil bin Arif, nombor matrik S59970. Saya akan membentangkan tentang operasi bisnes yang kami lakukan daripada kami Foodies. Okey, yang pertama, aktiviti operasi yang kami lakukan adalah ada 4, iaitu pembuatan, penjualan, pengiklanan dan pemasaran. Pembuatan ialah kami melakukan penjualan ini dengan menggunakan tenaga kami sendiri dan membuat sos produk kami sendiri. Penjualan. Okey, penjualan kami melakukan penjualan jenis produk makanan iaitu contohnya sate ikan, sosis dan pelbagai jenis sosis yang ada. Kami mendapatkan bekalan produk daripada NHH Enterprise di Shah Alam. Dan untuk pengiklanan, kami melakukan pengiklanan secara atas talian iaitu dengan menggunakan Facebook dan Instagram untuk menarik pelanggan. Kemudian dari segi pemasaran, kami mula berniaga pada pukul jam 4 petang sehingga 10 malam. Dan kami juga melakukan
penghantaran makanan bagi mereka yang membuat pesanan yang lebih daripada RM10 ke atas ataupun RM5 ke atas, dan kami juga mereka penjualan secara terus ataupun walk-in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk strategi marketing yang kumpulan kami jalankan adalah menggunakan 3 kaedah, iaitu kaedah pertama adalah menggunakan kaedah teaser, iaitu secara poster. Yang kedua adalah soft sell menggunakan kaedah pujuk rayu. Yang ketiga adalah kaedah hard sell, iaitu promosi jualan secara terus. Okey, kalau kita lihat kat sini, kumpulan kami menggunakan 2 platform social media, iaitu Instagram dan juga Facebook. So ini adalah laman page Facebook dan juga Instagram bagi Lokcing Viral. Berikut adalah teaser, iaitu posting produk jualan kami. Bagi kaedah soft sell adalah kami menggunakan kaedah perkongsian resepi. Jika kita lihat pada gambar, ini adalah cara-cara pembuatan sos lokcing. Selain itu juga kami menggunakan ayat bagi penambah ataupun untuk menaikkan selera kepada pelanggan. Jika kita lihat pada gambar di sebelah, ini adalah salah satu ayat soft sell, iaitu pujuk rayu untuk pelanggan baca dan juga disertakan dengan gambar untuk menarik perhatian pelanggan. Jadi ini adalah maklum balas daripada pelanggan. Rata-ratanya berpuas hati dengan produk jualan kami dan semuanya memberikan feedback yang positif. Okey, jadi bagi posting jualan hard sell, kami menggunakan kaedah penjualan ataupun menetapkan harga secara terus di social media dengan setiap item berserta dengan harga yang telah ditetapkan. Okey. Pelanggan juga boleh mendapatkan Lokcing ataupun produk jualan kami ini secara walk-in atau secara terus di kedai, atau juga boleh mendapatkan perkhidmatan COD yang akan dikenakan charge bagi kawasan-kawasan sekitar Jerman. Okey, waktu operasi bagi jualan Lokcing adalah setiap hari bermula pukul 4 petang sehingga 10 malam. Seterusnya saya akan ceritakan tentang butiran harga seunit untuk barangan Lokcing. Kita ada beberapa jenis sausage yang kita beli, iaitu sausage cheese sedan berharga RM16.50, sausage baby cheese berharga RM10.50, sausage black pepper RM13, sausage tom yum RM14, sausage ayam berempah RM14.50, sausage pulut sedan RM18.50, sausage baby pulut RM10.50, sausage sotong bakar RM15, sausage petak sandwich RM14, sausage ayam cili RM11.50, sausage ayam madu RM17.50, sausage Mickey ketam RM10.50, sausage ketam cheese RM12.50, sausage pulut sotong RM11.50, sausage paprik RM14.50, Maggi Serda RM24, sate ikan tanpa sos RM14 dan akhir sekali sos manis RM6. Seterusnya saya akan ceritakan tentang modal 1 hingga modal 8 pembelian yang kita buat, iaitu pada tarikh 28 hari bulan 10. Item yang dibeli ialah sausage cheese sedan, sausage baby cheese, sausage black pepper, sausage tom yum, sausage ayam berempah, sausage pulut sedan, sausage sotong bakar, sausage petak sandwich dan juga sausage ayam cili. Pembelian
pembelian bahan mentah yang kedua iaitu tarikh 5 hari bulan 11 2020. Kita membeli sausage cheese sedan, sausage baby cheese, sausage black pepper, sausage tom yum, sausage ayam berempah, sausage pulut sedan, sausage ayam madu, sausage petak sandwich, sausage ayam cili, sate ikan tanpa sos dan sausage ketam Mickey. Seterusnya pembelian yang ketiga bertarikh 10 hari bulan 11 2020. Kita membeli sausage cheese sedan, sausage baby cheese, sausage black pepper, sausage tom yum, sausage ketam cheese, sate ikan tanpa sos, sos manis, sausage petak sandwich dan juga sausage ayam cili. Untuk yang keempat, bertarikh 17 hari bulan 11 2020, kita membeli sausage cheese sedan, sausage baby cheese, sausage black pepper, sausage tom yum, sausage ayam berempah, sausage pulut sedan, sausage baby pulut, sausage petak sandwich, sausage ayam cili, sate ikan tanpa sos dan juga sausage ketam cheese. Untuk modal pembelian bahan mentah yang kelima pada tarikh 21 hari bulan 11 2020, kita membeli sausage cheese sedan, sausage pulut sedan, sausage petak sandwich, sausage ketam cheese, sate ikan tanpa sos, sausage ayam berempah, sausage pulut sotong dan juga sausage tom yum. Untuk pembelian yang keenam pada tarikh 2 hari bulan 12 2020, kita membuat pembelian sausage cheese sedan, sausage pulut sedan, sausage petak sandwich, sausage ketam cheese, sausage ayam berempah, sate ikan tanpa sos, sausage pulut sotong, sausage paprik, sausage black pepper dan juga Maggi serda. Lepas tu pada pembelian yang ketujuh, bertarikh 12 hari bulan 12 2020, kita membuat pembelian sausage cheese sedan, sausage pulut, sausage petak, sausage ketam cheese, sate ikan tanpa sos, sausage ayam berempah, sausage pulut sotong dan juga sausage black pepper. Untuk modal pembelian yang terakhir sekali, iaitu yang ke-8, bertarikh 16 hari bulan 12, kita membeli sausage cheese sedan, sausage pulut sedan, sausage petak, sausage ketam cheese, sausage ayam berempah, sausage tom yum, sausage ayam cili dan sausage black pepper. Okey, berikut adalah cash flow launching viral. Okey, pada minggu pertama iaitu pada tarikh 28 hari bulan 10 2020, total cash out adalah sebanyak RM220. So item yang dibeli pada minggu pertama adalah sausage cheese sedan sebanyak 2 kuantiti, sausage baby cheese 2 kuantiti, sausage black pepper 2 kuantiti, sausage tom yum 2 kuantiti, sausage ayam berempah 1 kuantiti, sausage sotong bakar 1 kuantiti, sausage petak sandwich 2 kuantiti, sausage ayam cili 2 kuantiti dan postage untuk minggu pertama adalah sebanyak RM20. Total cash in adalah sebanyak RM198 dan profit loss untuk minggu pertama adalah sebanyak negatif RM22. So untuk minggu kedua adalah pada tarikh 5 hari bulan 11 2020, total cash out adalah sebanyak RM392. So items yang dibeli pada minggu kedua adalah sausage cheese sedan sebanyak 2 kuantiti, sausage baby cheese 2 kuantiti, sausage black pepper 2 kuantiti, sausage tom yum 2 kuantiti, sausage ayam berempah 2 kuantiti, sausage petak sandwich 3 kuantiti, sausage ayam cili 1 kuantiti, sausage ayam madu 1 kuantiti, sausage ketam Mickey 1 kuantiti dan sate ikan tanpa sos 10 kuantiti. So postage untuk minggu kedua adalah sebanyak RM20. Total cash in adalah sebanyak RM982. Profit loss untuk minggu kedua adalah sebanyak RM620. So untuk minggu ketiga pada tarikh 10 hari bulan 11 2020, total cash out adalah sebanyak RM314. So item yang dibeli adalah sausage cheese sedan sebanyak 2 kuantiti, sausage baby cheese 3 kuantiti, sausage black pepper 1 kuantiti, sausage tom yum 1 kuantiti, sausage petak sandwich 1 kuantiti,
sausage ayam cili 2 kuantiti, sausage ketam cheese 1 kuantiti, sate ikan tanpa sos 10 kuantiti dan sos manis sebanyak 2 kuantiti. So postage untuk minggu ketiga adalah sebanyak RM20. Total cash in adalah sebanyak RM353 dan profit loss untuk minggu ketiga adalah RM39. So untuk minggu keempat pada tarikh 17 hari bulan 11 2020, total cash out adalah sebanyak RM350. So items yang dibeli adalah sausage cheese sedan sebanyak 2 kuantiti, sausage baby cheese 2 kuantiti, sausage black pepper 2 kuantiti, sausage tom yum 2 kuantiti, sausage ayam berempah 1 kuantiti, sausage baby pulut 1 kuantiti, sausage petak sandwich 2 kuantiti, sausage ayam cili 1 kuantiti, sausage ketam cheese 1 kuantiti, sate ikan tanpa sos 10 kuantiti. So postage untuk minggu keempat adalah sebanyak RM20. Total cash in adalah sebanyak RM415. So profit loss untuk minggu keempat adalah sebanyak RM65. So untuk minggu kelima pada tarikh 21 hari bulan 11 2020, total cash out adalah sebanyak RM275. Items yang dibeli adalah sausage cheese sedan sebanyak 3 kuantiti, sausage tom yum 1 kuantiti, sausage ayam berempah 1 kuantiti, sausage petak sandwich 4 kuantiti, sausage ketam cheese 1 kuantiti, sate ikan tanpa sos 5 kuantiti. So untuk postage minggu kelima adalah sebanyak RM20. Total cash in adalah sebanyak RM491 dan profit loss untuk minggu kelima adalah RM216. So untuk minggu ke-6 pada tarikh 2 hari bulan 12 2020, total cash out adalah sebanyak RM332. So items yang dibeli adalah sausage cheese sedan sebanyak 3 kuantiti, sausage black pepper 3 kuantiti, sausage ayam berempah 1 kuantiti, sausage pulut sedan 2 kuantiti, sausage petak sandwich 2 kuantiti, sausage ketam cheese 2 kuantiti, sausage pulut sotong 2 kuantiti, sausage paprik 1 kuantiti, Maggi sedar 1 kuantiti dan sate ikan tanpa sos 5 kuantiti. So postage untuk minggu ke-6 adalah sebanyak RM20. Total cash in adalah sebanyak RM376 and profit loss untuk minggu ke-6 adalah RM44. So untuk minggu ke-7 pada tarikh 12 hari bulan 12 2020, total cash out adalah sebanyak RM342. So items yang dibeli adalah sausage cheese sedan sebanyak 3 kuantiti, sausage black pepper sebanyak 1 kuantiti, sausage ayam berempah 1 kuantiti, sausage pulut sedan 2 kuantiti, sausage petak sandwich 2 kuantiti, sausage ketam cheese 2 kuantiti, sausage pulut sotong 2 kuantiti dan sate ikan tanpa sos 10 kuantiti. So postage untuk minggu ke-7 adalah sebanyak RM20. Total cash in adalah sebanyak RM491 dan profit loss untuk minggu ke-7 adalah RM149. So untuk minggu terakhir adalah minggu ke-8 pada tarikh 16 hari bulan 12 2020. Total cash out adalah sebanyak RM277. So items yang dibeli adalah sausage cheese sedan sebanyak 4 kuantiti, sausage black pepper 2 kuantiti, sausage tom yum 2 kuantiti, sausage ayam berempah 2 kuantiti, sausage pulut sedan 3 kuantiti, sausage petak sandwich 2 kuantiti, sausage ayam cili 1 kuantiti, sausage ketam cheese 3 kuantiti. Dan untuk postage pada minggu ke-8 tak ada. So total cash in adalah sebanyak RM317. Profit loss untuk minggu ke-8 adalah sebanyak RM40. So next, keuntungan dan kerugian perniagaan. Untuk
penyata pendapatan tarikh akhir jualan pada 4 hari bulan 11 2020. So total annual revenue tolak cost of goods sold, kos bahan mentah, so kita dapat gross profit sebanyak RM35. So untuk dapatkan net profit adalah sebanyak RM22. Untuk seterusnya pada jualan 9 hari bulan 11 2020, gross profit adalah sebanyak RM630 and net profit adalah sebanyak RM620. Untuk jualan pada 16 hari bulan 11 2020, gross profit adalah sebanyak RM59 dan net profit adalah sebanyak RM39. Untuk jualan 20 hari bulan 11 2020, gross profit adalah sebanyak RM75 dan net profit adalah sebanyak RM65. Okey, satu pendapatan bagi yang kelima iaitu bertarikh 1 hari bulan 12 2020 iaitu total annual revenue sebanyak 491, tolak dengan cost of goods sold iaitu 265, gross profit dapat jadi RM226. Untuk total expenditure tolak transportation iaitu RM10 iaitu net profit menjadi RM16. Seterusnya penyata pendapatan yang bertarikh jualan 11 hari bulan 12, total annual revenue sebanyak 376, tolak dengan cost of goods sold iaitu sebanyak 312, so gross profit sebanyak RM64. Tolak dengan total expenditure iaitu transportation sebanyak RM20, net profit mendapat sebanyak RM44. Seterusnya penyata pendapatan bagi tarikh akhir jualan 15 hari bulan 12, total annual revenue sebanyak RM491, tolak dengan cost of goods sold iaitu sebanyak RM330 dan untuk gross profit sebanyak RM161. Manakala tolak dengan total expenditure iaitu sebanyak transportation sebanyak RM12 iaitu mendapat net profit sebanyak RM149. Dan terakhir iaitu tarikh jualan sebanyak pada 22 hari bulan 12, total annual revenue sebanyak RM417, kos tolak dengan cost of goods sold iaitu RM277. Tolak dengan total expenditure iaitu tiada transportation dikenakan, jadi net profit sebanyak RM140. Terusnya kita pergi kepada graf perbandingan modal dan hasil jualan. Seperti yang kita lihat bahawa graf ini menunjukkan bahawa modal hasil pertama yang menunjukkan perbezaan iaitu modal sebanyak RM220 dan mendapat hasil sebanyak RM198. Jadi syarikat mengalami sedikit kerugian, manakala untuk total yang modal dan hasil yang kedua iaitu modal kedua RM282. Untuk modal yang ketiga, kita boleh lihat bahawa pada tarikh 16/11/11 modal sebanyak RM314 dan hasil sebanyak RM353. Dan untuk yang keempat adalah modal sebanyak RM350 dan hasil sebanyak RM415. Modal yang untuk keenam iaitu sebanyak RM275 dan hasil sebanyak RM491. Dan untuk yang keenam, modal sebanyak RM332 dan hasil sebanyak RM376. Untuk modal yang ketujuh iaitu sebanyak RM342 dan hasil telah mendapat sebanyak RM491. Dan modal yang terakhir iaitu modal yang ke-8 sebanyak RM277, manakala hasil yang diperoleh daripada untuk minggu ke-8 iaitu RM317. Jadi daripada graf ini menunjukkan bahawa hanya pada permulaan sahaja syarikat mendapat kerugian
untuk minggu yang seterusnya syarikat mendapat keuntungan. Berikut merupakan tarikh modal dan hasil jualan, iaitu pada tarikh modal iaitu 28 bulan 10, 5 hari bulan 11, 10 hari bulan 11, 17 hari bulan 11, 21 bulan 11, 2 hari bulan 12, 12 hari bulan 12 dan 16 hari bulan 12. Dan untuk tarikh akhir jualan iaitu pada 4 bulan 11, 9 bulan 11, 16 hari bulan 11, 20 hari bulan 11, 1 hari bulan 12, 11 hari bulan 12, 15 hari bulan 12 dan 22 hari bulan 12. Okey, seterusnya adalah resip hasil jualan dan juga invoice pembelian. Untuk tarikh resip pembayaran pada awal yang kami dapati 17 hari bulan 10 2020, kami mengeluarkan modal sebanyak RM701.50. Seterusnya pada tarikh 23 hari bulan 10 2020, modal yang kami keluarkan adalah sebanyak RM301.50. Dan seterusnya resip pembayaran yang kami buat pada tarikh 28 hari bulan 10 2020 sebanyak modal sebanyak RM200.227 dan juga pada yang yang keempat, resip pembayaran kami buat adalah 5 hari bulan 11 2020 dan juga modal adalah sebanyak RM370. Seterusnya untuk modal yang kelima, pada tarikh 2 hari bulan 12 2020, modal yang kami keluarkan adalah sebanyak RM331.50 dan juga modal yang seterusnya yang kami keluarkan adalah sebanyak RM350. Dan modal yang terakhir yang kami keluarkan sebanyak RM281.50. Ini adalah contoh invoice yang kami keluarkan. Seterusnya ini adalah contoh hasil jualan ahli kumpulan kami. Contohnya seperti Muhammad Adib bin Rosdi. Untuk resip yang pertama, hasil pertama dan juga kedua, Muhammad Adib telah melakukan transfer online kepada pada saya sendiri, Anis Aisyah Izzati, melalui Maybank. Dan ini adalah contoh resip hasil kelima dan juga keenam Muhammad Adib dan juga hasil ketujuh dan ke-8. Dan seterusnya, kemudian setiap ahli kumpulan kami akan melakukan transfer iaitu banking online kepada Maybank saya sendiri dan juga saya akan masukkan dalam satu akaun besar iaitu Bank Simpanan Nasional iaitu BSN. Sebelum hasil keuntungan perniagaan kami dibagi sama rata dan juga berdasarkan hasil jualan setiap seseorang. Ini adalah contoh-contoh hasil jualan yang kami dapati sepanjang 8 minggu. Next. Ini adalah hasil jualan keempat dan juga kelima dan hasil jualan yang keenam. Dan juga yang gambar bawah tersebut ini adalah hasil jualan 7 dan juga 8 kami. Akhir sekali saya akan bentangkan tentang cabaran dan kesimpulan daripada bisnes ataupun bisnes yang kami lakukan. Yang pertama adalah cabaran. Berlaku masalah cabaran pengangkutan, iaitu berlakunya masalah pengangkutan apabila melakukan pesanan kepada pihak pembekal
untuk membuat penghantaran kepada pihak kami. Salah satu puncanya ialah tiada pengangkutan lori ataupun bas. Kemudian masalah pembekal. Tidak semua pesanan yang kami lakukan boleh didapati, dan dengan berlakunya masalah pembekal, kami terpaksa mengurangkan jenis produk makanan yang kami jual, dan ia akan menurunkan permintaan daripada pelanggan. Dalam bisnes juga sering berlaku kerugian. Dalam bisnes ataupun perniagaan, kerugian akan berlaku apabila produk yang dijual tidak mencapai target yang ditetapkan. Akan tetapi sebagai pengusaha perniagaan, kita perlu memikirkan satu cara alternatif untuk mengelakkan kerugian dan meningkatkan lagi hasil penjualan untuk mencapai tahap yang ditetapkan. Kesimpulannya, tuntasnya kami Foodies amat bersyukur kerana telah diberi peluang untuk menyeburi bidang usahawan ini ataupun perniagaan. Dengan adanya projek ini, kami dapat menimba ilmu tentang usahawan yang dapat kami gunakan pada masa yang akan datang. Semasa melakukan projek ini, kami telah mewujudkan produk makanan yang bernama Lokching Viral, iaitu produk makanan daripada segi sate ikan dan berbagai jenis variasi sausage. Kami melakukan jualan secara atas talian ataupun cash on delivery dan jualan terus. Dan dengan itu juga untuk memastikan produk kami ini dikenali oleh orang ramai, kami membuat pengiklanan di atas talian dan juga melalui program e-commerce. Antara platform media sosial yang kami gunakan adalah Instagram dan Facebook, kerana platform tersebut lebih mudah untuk menarik perhatian orang ramai, kerana pada zaman kini telah ramai orang yang menggunakan media sosial sebagai produk jualan makanan, dan ramai juga pengguna media sosial yang suka untuk membeli makanan-makanan di atas talian. Dengan adanya ilmu perniagaan atas talian ini yang mampu diterapkan oleh kami sebagai pelajar, amatlah membantu untuk meningkatkan hasil jualan kami. Justru itu, bekerja dalam kumpulan amatlah penting bagi kami kerana kami dapat bertukar pendapat dan berkongsi idea bagaimana cara untuk melakukan penjualan untuk mencapai target yang kami tetapkan. Sekian, terima kasih.